Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya Siti Roshki binti Suhaimifu dan juga rakan saya Muhammad Nur Rasnawi bin Kacun akan membincangkan tajuk soalan ketujuh iaitu bincangkan keunikan adat resam yang diikuti oleh masyarakat Tamil Malaysia. Okey, kita pergi kepada pengenalan dulu. Okey, menurut laman web rasmi Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, masyarakat India di Malaysia merupakan etnik terbesar di Malaysia selain etnik Melayu, Cina dan juga lain-lain. Okey, masyarakat India juga merupakan antara kaum yang telah menyumbangkan pembentukan Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan juga majmuk. Umum mengetahui bahawa setiap etnik mempunyai ciri-ciri kebudayaan dan juga adat resam yang telah mereka amalkan dan kekalkan budaya mereka sehinggalah hari ini. Kita pergi kepada maksud budaya dulu. Okey, budaya merupakan sebuah tata cara hidup sesuatu kelompok ataupun kumpulan sosial yang dibina oleh manusia yang meliputi seluruh kehidupan dan juga persekitaran. Manakala adat resam pula merupakan peraturan yang telah menjadi kebiasaan bagi sesebuah etnik. Contohnya adat resam seperti pertunangan, adat resam seperti perkahwinan, mengandung, bersalin, kematian dan juga berkabung. Kebanyakan amalan tradisi mereka ini diwarisi secara turun-temurun dan juga berkembang hari ini sehingga ke hari ini. Okey, antara sub-etnik kecil masyarakat Tamil ini merupakan daripada Tamil, Malayam, Telugu yang merupakan sub-etnik India Selatan dan juga ada juga rumpun bahasa bangsa Dravida. Okey, mereka ini telah membentuk sekitar 80% daripada keseluruhan masyarakat India di Malaysia. Okey, kita masuk kepada adat perkahwinan. Dalam masyarakat Tamil ni, perkahwinan digelar sebagai tirumanam yang mana ianya bermaksud penyatuan atau ikatan suci di antara pasangan suami isteri agar hubungan mereka itu kekal hinggalah ke akhir hayat. Dan terdapat 3 jenis perkahwinan yang mana setiap daripada itu ianya akan dijalankan berdasarkan aspek suku kaum. Yang pertama adalah Vaitikat Tirumanam, kedua Tamil Tirumanam dan yang ketiga adalah Dia Tirumanam. Okey, dalam melangsungkan ataupun menjalankan adat perkahwinan ni terdapat beberapa upacara ataupun adat yang harus dilakukan dan ini dapat kita lihat seperti berikut, iaitu upacara merisik, parisam, mengedarkan kad jemputan, mukur takal dan yang terakhir adalah melangsungkan majlis perkahwinan. Okey, pada peringkat pertama ataupun peringkat permulaan iaitu merisik. Okey, proses merisik ni kebiasaannya ianya akan dibantu oleh orang tengah ataupun yang kita kenali ataupun digelar sebagai Tirimana Taraga. Yang mana dalam proses merisik itu terdapat beberapa faktor yang akan diambil kira. Misalnya adalah seperti etnik, sub-etnik, kasta dan agama. Selain daripada itu, faktor-faktor seperti status ekonomi yang mana jenis pekerjaan dan status sosial seperti tahap pendidikan dan etika serta moral seseorang itu juga akan turut diambil kira. Dan setelah selesai proses merisik, maka proses yang seterusnya adalah adat parisam ataupun pertunangan, di mana pada peringkat ini pihak lelaki hendaklah menyediakan hantaran di dalam jumlah ganjil dan kebiasaannya majlis ataupun adat parisam ni ianya akan dilakukan pada hari yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak, yang mana sebelum ini mereka akan berunding ataupun berbincang semasa proses merisik itulah pada bila mereka ingin melakukan parisam. Dan parisam terbahagi kepada dua, iaitu parisam biasa dan juga udan parisam. Parisam biasa ni merupakan pemberian hadiah yang akan diberikan lebih awal sebelum berkahwin, dan yang udan parisam pula adalah hadiah yang akan diberikan pada hari perkahwinan, iaitu di sebelah pagi sebelum majlis perkahwinan berlangsung. Parisam akan dibawa ke rumah pengantin perempuan yang mana ianya akan diketuai oleh bakal pengantin lelaki yang akan memakai pakaian tradisional masyarakat Tamil. Setelah selesai parisam, maka proses pengedaran kad jemputan akan dilakukan, yang mana kad jemputan ini akan diedarkan sebelum majlis perkahwinan dan dibuat berdasarkan almanak Hindu atau kalender Hindu. Kerana sekiranya terdapat kesilapan, maka majlis perkahwinan tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan lancar. Dan kad jemputan juga kebiasaannya akan disapu dengan serbuk kunyit cair sebagai lambang kesucian. Kemudian ianya akan dibawa ataupun diberikan kepada
pengantin untuk diedarkan. Dan seterusnya adalah mukurtakal. Mukurtakal ini merupakan satu adat di mana ianya dilakukan untuk menandakan bahawa perkawinan akan berlangsung di rumah tersebut, dan kebiasaannya mukurtakal akan dilakukan 5 hari sebelum majlis perkawinan berlangsung, dan kebiasaannya ianya akan dilakukan di rumah pengantin lelaki. So untuk menjalankan mukurtakal ni, satu batang pokok muda yang lurus akan ditebang, yang mana batang pokok tersebut berukuran 2 hingga 3 meter dan mempunyai lilitan batang sehingga 20 hingga 30 cm. Dan bahan-bahan seperti sirih pinang, kum-kum dan kunyit turut disediakan. Kemudian batang kayu tersebut akan diambil serta dibersihkan dan dibuang kulitnya. Kemudian akan disapu dengan kunyit cair serta kum-kum oleh 5 orang perempuan yang sudah berkahwin. Dan setelah itu, ujung kayu tersebut juga akan diikat dengan menggunakan daun arak atau mangga. Ujung kayu tersebut akan diikat dengan daun arak atau mangga menggunakan kain berwarna merah, kemudian akan dipacak ke dalam tanah sedalam 1/2 ataupun setengah meter. Dan setelah itu, bahan-bahan lazim yang telah disediakan sebelum ini akan dimasukkan ke dalam lubang sebagai tanda kekayaan. Setelah itu, pengantin bersama 5 orang perempuan juga akan melakukan upacara sembahyang, dan 9 jenis bijirin juga akan ditabur pada batang kayu tersebut, dan lampu minyak juga turut dinyalakan. Kemudian pengantin juga akan berikrar untuk menjaga alam sekitar, dan ikrar tersebut adalah menandakan sebagai tanda persahabatan di antara pengantin dengan alam sekitar lah. Dan kebiasaannya adat mukurtakal ni telah disebutkan tadi, ianya kebiasaannya akan dilakukan di rumah pengantin lelaki. Okey, setelah selesai mukurtakal, maka majlis perkahwinan akan dilangsungkan, yang mana majlis perkahwinan ni ianya akan dilakukan oleh pedanda yang akan berdoa agar pengantin kekal bahagia sehingga hari tua. Kemudian pedanda akan tabur 9 jenis bijirin setelah upacara menyarongkan cincin selesai. Dan setelah itu juga pengantin lelaki akan mengalungkan tali kepada pengantin perempuan. Okey, tali ni ianya diperbuat daripada benang yang disapu dengan kunyit, dan pada hujung tali tersebut akan diikat seketul kunyit. So macam kunyit ni kira lambang kesucian lah, sebab dari tadi pun macam kunyit juga digunakan untuk melakukan suatu perkara. So setelah itu, pengantin juga akan memberi penghormatan kepada ibu bapa mereka dan juga mertua mereka lah, yang mana pengantin akan mencium tapak kaki serta membasuh kaki ibu bapa mereka untuk mendapatkan restu. Selain daripada itu juga, hadiah akan diberikan kepada pihak mertua mereka, yang mana doti diberikan kepada bapa mertua, iaitu baju lelaki lah, dan sari pula akan diberikan kepada ibu mertua dan wang. Setelah itu, pengantin akan bertukar-tukar kalungan bunga sebanyak 3 kali dan berkongsi minuman air susu yang dicampur dengan pisang di dalam satu gelas. So perkara ni ia menandakan ataupun melambangkan bahawa mereka telah sah menjadi pasangan suami isteri. Dan setelah itu, setelah majlis perkahwinan, 3 hari selepas majlis perkahwinan itu berlangsung, akan dilakukan upacara meroboh kemah, yang mana akan ada jamuan lah diberikan kepada mereka yang terlibat sahaja. Okey, seterusnya pula adat resam masyarakat Tamil semasa wanita sedang hamil dan selepas melahirkan bayi. Okey, di dalam masyarakat Tamil, sekiranya seorang wanita itu atau seorang isteri itu didapati hamil, mereka akan dijaga dengan baik dan diberi layanan yang sempurna lah, sebab untuk menjaga kandungan bayi tersebut agar berada dalam keadaan yang selesa dan juga selamat. Oleh hal demikian, terdapat beberapa adat yang kita boleh lihat, misalnya pada ketika wanita itu sedang hamil dan juga melahirkan anak. Pada ketika wanita ataupun seorang isteri hamil,
terdapat beberapa adat misalnya seperti adat Valai Lapu, iaitu adat yang diamalkan untuk wanita hamil anak sulung yang berumur 7 bulan ke atas. So, melalui adat Valai Lapu ni, gelang tangan ataupun dikenali sebagai sulkapu akan dipakaikan kepada wanita hamil tersebut. Hal ini adalah bagi melindungi bayi daripada kesukaran ibu itu bersalin. Sul tu bermaksud ibu dan kapu merupakan bermaksud perlindungan. Okey, setelah dipakaikan gelang, wanita yang hamil itu akan dimandikan dengan air, iaitu air susu, air kunyit, air kelapa muda, air mawar serta air bunga-bungaan. Dan setelah mandi, upacara mandi itu akan ianya dipanggil sebagai mutugunir ataupun kulital. Okey, setelah selesai mandi, wanita berkenaan akan dihiasi seperti pengantin dan dikalungkan bunga-bungaan serta dipakaikan sari ataupun sari perkahwinan dan duduk di ruang tamu. Setelah itu juga lampu minyak ataupun kutu vilaku akan dihidupkan, yang mana kemudian mereka akan melakukan upacara untuk memohon restu Tuhan lah dan menandakan upacara ataupun adat Valai Lapu itu telah dimulakan. Dan setelah selesai, wanita hamil akan disediakan makanan khas, iaitu kuih muih, buah-buahan dan juga bunga-bungaan. Dan adat Valai Lapu ni ianya diuruskan oleh golongan perempuan yang telah berkahwin lah, ataupun yang digelar sebagai para cumanggali. So maksudnya segala proses-proses yang dibuat oleh wanita hamil itu dimandikan akan dibuat oleh para cumanggali inilah. Okey. So untuk seterusnya saya akan serahkan kepada saya punya kawan pembentang, iaitu Siti Roskin. Seterusnya adalah selepas bersalin. Okey, apabila bayi telah dilahirkan, maka akan berlakunya upacara untuk memotong tali pusat dan juga menanam uri. Dalam mereka menanam uri ini, mereka akan letak sedikit beberapa bahan seperti mereka akan letakkan duit tembaga dalamnya, serbuk kunyit, garam dan juga pinang. Okey, antara tujuan mereka letak ini adalah untuk menghindari ianya daripada dikorek oleh binatang ataupun digunakan oleh ahli sihir. Setelah itu, selepas dilahirkan juga bayi ini mereka akan menyapu madu campuran minyak pada lidah bayi. Selain menggunakan madu, mereka juga menggunakan air gula dan juga minyak ayanai. Dan juga minyak lenga juga turut digunakan. Tujuannya adalah untuk membawa kecantikan dan supaya bayi dalam keadaan yang baik, dihindari daripada penyakit yang berbahaya. Okay, menurut masyarakat India juga, setitik minyak bijang yang dicampur dengan susu badan ibu ke mulut bayi akan bertindak sebagai pelawas untuk penghadapan bayi dan juga sekaligus dapat membantu dalam tumbesaran bayi. Okey, selepas beberapa hari ganjil setelah lahirnya bayi, akan berlangsungnya satu upacara alati sebelum bayi boleh dibenarkan untuk masuk ke rumah. Tujuannya adalah untuk mengelak daripada malapetaka berlaku kepada bayi tersebut. Okay, bagi melangsungkan upacara ini, mereka perlu menyediakan dulang yang mengandungi serbuk kunyit, kapusi dengan cair, arang, sirih dan kapur barus yang akan dinyalakan. Seterusnya, dulang ini akan dilambai sebanyak 3 kali. Setelah selesainya upacara itu, para cumanggali akan mencelupkan ibu jarinya ke dalam dulang dan mencalikkan ibu jarinya ke dahi bayi dan juga ibunya. Setelah selesai, barulah ibu dan juga bayi tersebut dibenarkan masuk ke dalam rumah. Maka bila mereka dah masuk dalam rumah, budaya yang diamalkan adalah mereka diasingkan daripada keluarga lain di sebuah bilik khas buat mereka dan sentiasa dalam keadaan yang bersih. Dalam tempoh 2 minggu, tak ada siapa pun boleh melawat mereka, terutama orang luar, kecuali bagi urusan perubatan. Hal ini adalah untuk menjamin keselamatan dan juga kebersihan untuk ibu dan juga bayi lah. Okey, bagi hari kelahiran seorang bayi pula, bagi masyarakat India, mereka tidak boleh mengadakan sebarang upacara termasuklah upacara agama, iaitu selama 16 hari kelahiran bayi. Okey, upacara menamakan bayi ini akan dilakukan setelah genapnya 16 hari. Nama seseorang bayi itu akan diperoleh dari almanak Hindu mengikut hari lahirnya dan juga binatang bayi tersebut. Almanak Hindu ni kebiasaannya akan ditanya oleh pasangan ibu bapa untuk mencarikan nama yang bertuah bagi bayi mereka mengikut aksara binatangnya ataupun nama-nama individu yang berwatakan yang baik, supaya bayi ini akan
mempengaruhilah nama yang diorang bagi tu. Ketika upacara ini berlangsung juga, bayi ini akan dibangku oleh ibu atau ibu bapanya. Saudara akan memberikan gelang pada bayi sebagai tanda selamat. Seterusnya adalah bagi upacara untuk mandi bayi, mereka akan menggunakan air suam ataupun susu untuk mengelak penyakit kuning ataupun sawan kepada bayi tersebut. Selain air suam, bayi juga kadang-kadang akan dimandikan dengan air susu yang akan membantu melembutkan kulit bayi tersebut, terutamanya susu kambing. Okey, bagi mengelakkan penyakit kulit pula, bayi akan dibersihkan mengikut menggunakan serbuk kunyit, minyak bijang, kaskas dan juga kacang hijau. Kemudian bayi akan ditonggengkan dengan kedua belah kakinya diangkat sambil ditepuk punggungnya untuk membantu mengeluarkan kahak daripada bayi tersebut. Manakala untuk elakkan daripada ruam, bayi akan diasapkan dengan asap kemenyan dan badannya akan disapukan dengan bedak dari tepung beras. Dan akhirnya bayi akan dibendung untuk memastikan anggota badannya kekal lurus. Okey, akhir sekali adalah amalan mendodorkan bayi, iaitu talatu. Iaitu penggoyangan lidah. Amalan ini dimulakan dengan upacara araro, ariraro ataupun cerita-cerita nasihat bertujuan untuk bayi tersebut akan dibentuk menjadi seorang insan yang berguna apabila bayi tersebut semakin dewasa. Mahupun amalan ini penting, amalan ini semakin berkurang diamalkan oleh masyarakat India sekarang dan hanya diamalkan oleh generasi yang tua sahaja. Seterusnya adalah adat kematian dan juga bergabung. First sekali adalah memandikan mayat. Kaum lelaki akan membawa air dalam jumlah yang ganjil. Air ini akan diambil daripada sungai ataupun perigi kecuali air paip. Seterusnya, sebelum si mati akan dimandikan, minyak dan juga air pun akan disapu kepada kepala si mati sebagai tanda mandian terakhirnya. Hanya keluarga terdekat sahaja yang boleh menyapu minyak ataupun sebut sikat ini kepada si mati menggunakan belakang tapak tangan. Seterusnya, si mati akan dipakaikan dengan pakaian baru seperti dhoti ataupun sari mengikut jantina dan mereka akan diletakkan di ruang tamu sebagai langkah menghormati tetamu yang hadir. Kedua adalah untuk menghiasi mayat. Okey, mayat akan diletakkan di ruang tamu dan kepalanya akan dihadapkan ke arah selatan bersebelahan dengan lampu minyak yang dinyalakan, kelapa, sirih pinang, berhampiran dengan si mati. Mereka juga akan menggunakan kemenyan dan juga kapur barus diasapkan sebagai simbol untuk ketenangan jiwa si mati. Pada badan, seperti badan dan juga mata, mereka akan meletakkan sedikit serbuk untuk menghindari daripada sebarang kuman ataupun bakteria ataupun untuk mengelakkan sebarang bau. Okey, seterusnya si mati juga akan ditutup hingga ke paras leher menggunakan kain putih untuk lelaki, manakala kain berwarna oranye, kuning ataupun merah pula pada wanita. Okey, seterusnya si mati akan direnjas dengan air mawar dan diasapkan dengan kemenyan yang dibakar untuk mengelakkan sebarang bau. Pada waktu ini, lagu-lagu suci seperti Tevaram ataupun Tiruvasakam akan dimainkan untuk roh si mati dalam keadaan aman dan juga tenang. Kemudiannya adalah si mati akan dimasukkan ke dalam keranda. Di dalam mulut si mati pula akan dimasukkan makanan sebagai tanda pemberian terakhir ataupun dikenali sebagai upacara Vaikarisi oleh kaum lelaki. Okey, makanan yang dimasukkan adalah seperti beras. Upacara ini akan dilakukan oleh kaum lelaki dekat tanah perkuburan manakala perempuan tidak turut serta di tanah perkuburan. Cucu cicit pula akan memegang nipantam yang bermaksud minyak sapi dan obor. Cucu ini akan mengelilingi si mati mengikut arah jam sebanyak 3 kali pusingan diiringi lagu-lagu suci. Saudara mara akan memberikan dhoti ataupun sari kepada si mati sebagai lambang pemberian hadiah terakhir kepada si mati. Akhir sekali keranda akan ditutup dan dibawa ke kubur. Ucapan Tena Adudaya Shinani Potri akan disebut berulang kali sebagai tanda ucapan upacara ini direstui oleh Tuhan dan ahli keluarga dihendaki mengelilingi si mayat sebanyak 3 kali sebagai penghormatan terakhir sebelum dikebumikan. Sebelum dimasukkan ke dalam keranda sebenarnya, akan adanya upacara menanggalkan tali dilakukan. Perkara ini dilakukan seolah-olah untuk menunjukkan tanda si mati membuang talinya dari leher pasangannya, menunjukkan bahawa status perkahwinan itu adalah terbatal. Seterusnya adalah di tanah perkuburan. Okey, di tanah perkuburan ni keranda akan digerakkan beberapa kali sebelum menghampiri lahat, seperti pergerakan dengan mengubah bahagian kaki ke kubur dan bahagian kepala. Perkara ini merupakan pergerakan bayi dalam kandungan ibu. Keranda seterusnya akan diletakkan di sebelah kubur ataupun di atas kayu api untuk dibakar. Duk shilling akan diletakkan antara kaki mayat dan diambil oleh pengurus kubur sebagai tanda keizinan untuk kebumikan dan juga upacara sembahyang akan berlangsung. Kemudian pembawa kulit kati akan mengelilingi mayat sebanyak 3 kali diikuti oleh pengurus si mati yang akan menebuk kulit kati dengan menyebut Sorkamsir
Kailusalamsir. Pada pusingan ketiga, pembawa kolej akan berdiri di hadapan si mati dan duduk melutut membelakangi si mati. Upacara ini akan membantu mengurangkan kesedihan kepada keluarga si mati. Setelah dikebumikan, satu lubang akan ditebuk di kepala dan susu akan dicurahkan pada lubang tersebut. Okey, seterusnya adalah adat untuk berkabung. Tempoh berkabung mereka adalah sebanyak 8 hari ataupun 16 hari selepas kematian. Okey, untuk tempoh 8 hari kematian, ahli keluarga atau saudara akan menziarahi rumah si mati membawa buah tangan untuk dipersembahkan kepada si mati. Gambar portret si mati akan digantungkan di dinding, kebiasaannya akan dikalung dengan bunga. Di sisi terdapat lampu minyak diletakkan. Upacara sembahyang akan dimulakan dengan meminta kepada Tuhan supaya melindungi si mati. Upacara ini diiringi dengan lagu-lagu suci dan mereka akan makan makanan yang disediakan oleh kaum keluarga. Okey, berlainan pula pada 16 hari selepas kematian, upacara ini adalah upacara sembahyang iaitu karomati yang dilakukan sebanyak 3 kali sembahyang. Okey, sebanyak 3 kali sembahyang ini mereka akan dihidangkan dengan makanan oleh keluarga semati. Okey, first upacara sembahyang adalah dilakukan pada 11 malam, yang kedua pada 12 pagi dan yang ketiga pada esokan harinya. Okey, pada esok harinya pendana akan membentuk keranda guna rumput dan bakarnya diiringi dengan doa untuk si mati supaya si mati akan tenang setelah pemergiannya. Okey, sebagai kesimpulannya hadirin sekalian, setelah kita melihat adat-adat yang telah diamalkan oleh masyarakat Tamil ini seperti mana dari segi perkawinan, hamil, selepas melahirkan anak dan juga kematian, maka dapat kita simpulkan di sini masyarakat Tamil sememangnya memiliki budaya dan adat yang sangat unik. Dan adat-adat ini kemudiannya telah menjadi identiti kepada kaum Tamil itu sendiri. Dan adat-adat yang diamalkan oleh mereka ini jika kita lihat juga ianya bertujuan untuk menjaga ataupun mendatangkan kebaikan kepada mereka lah, yang mana adat-adat ini dilihat menjaga keselamatan dan juga kesejahteraan mereka. So sebagai mukadimah dia sebagai penutup dia, adat yang diwarisi daripada keturunan nenek moyang ni ianya haruslah sentiasa dijaga dan diamalkan bagi mengelakkan adat-adat yang sangat unik ini dihapus begitu sajalah ataupun hilang di telan zaman ataupun disebabkan oleh kemasukan pengaruh daripada luar lah. So ianya menjadi tanggungjawab semua pihak, khususnya masyarakat Tamil sendiri, bagi mempertahankan adat dan budaya mereka. Manakala bagi pihak luar pula, mungkin kita boleh mengkaji mengenai adat masyarakat Tamil ini dan menerbitkannya di dalam buku ataupun di dalam artikel, bagi mengekalkan ini sebagai sebuah warisan yang dimiliki oleh negara kita yang terkenal dengan kaum yang berbilang kaum. So sekian itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, mohon maaf. 10 jari disusun, mohon kemaafan. Good luck guys untuk exam nanti insyaAllah. Dan that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.